Ramadan vaksin hati. Hari ini kita akan lebih fokus kepada isu berkaitan dengan nafsu. Sekejap saya tengah ngejas ni. Kenapa Kak ni? Sebenarnya dia tinggi sangat. Pakai benda ni. Abai jah. Nampak yang watermark lama. Sekejap Nampak kena buka benda ni. Buka dah guna ni. Dah tak? Oh tu install. Ni start. Okey. Sekejap saya tengah adjust kamera. Okey, tengah adjust. Okey. Sekejap lagi pukul 12.30 macam tu, 5 minit lagi kita akan live lah tajuk berkaitan dengan Ramadan vaksin hati. So ini kita akan lebih banyak fokus tentang pengurusan nafsu lah, especially di bulan Ramadan. Pakai yang SPF besar. Suara saya jelas ke? Besar nak. Mana yang FB pun ni? Ni FB pun ni. Nak pakai pun nak sampai sini. Tapi ibu nak tak nampak bila ibu komen. Tapi ibu tak jauh gini je lah. Ambil di Insta dia memang kena gini dah. Pak nampak mendong sangat muka comel. Tak gini je lah. Ejah, abang ejah sikit. Dia ada ni sikit. Dia ada ni sikit. Kalau pakai ni? Boleh tapi jauh. Oh, mana nak tengok komen tu? Ibu mata tak nampak sekarang. Bila jauh tu masalahnya. Dia mendong. Tapi ni okey je ni. Cuba tengok sini. Kita ada kosong atas banyak. Abang ejah lah. Dia ada tu bawah. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar. Cuba panggil tu lah. Minta senarai doa je. Ada senarai doa tak? Kat mana? Kalau turun sikit. Kila boleh share tak senarai doa kat bagi? Kak boleh baca ujung sekali. Sebelum buku juga ni. Mana-mana je lah. Jadi Kak boleh share dengan audience. Yang Kak Mak dah share beberapa hari ni pun tak apa. Bagi je kat Kak Mak. Nanti Kak Mak share. Assalamualaikum. Sekejap lagi kita tengah nak bersiaran di sini. Tidak. Cuba kita tengok. Dia betul. Dia tak ada ni sini. Admin dia, mana admin dia? Kak Mak nak buka WhatsApp macam mana? Duduk situ. Okey, tak apa-apa. Kak Mak tengok sini. Boleh. Akilah ni. Kak Mak tengok dekat laptop lah. Okey, so Kak Mak buka ni. Kak Mak buka sebelah-sebelah. Okey. Okey, insya-Allah sekejap lagi kita akan live lah. Dengan saya tengok sini
kerjasama Surau Ar-Rawdah dan Kelab Mengaji Institut Lembaga di Sungai Buloh. Ni. Jadi tajuknya adalah berkaitan dengan Ramadan sebagai vaksin hati. Sekejap lagi saya akan live. Saya tengah tunggu isyarat daripada pihak penganjur. Kan? Tapi sebelum tu semalam saya sudah pergi buat edaran iftar lah. Okey, dengar Dia start lagu dah. Oh, pihak penganjur masih adjust lagi line. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini secara live streaming dari mini studio RLKKM Sungai Buloh, Isnin 19 April 2021 bersamaan dengan 7 Ramadan 1442 Hijriah. Program ceramah pada tengah hari ini adalah dengan anjuran daripada Kesukep serta kerjasama daripada Surau Ar-Rawdah dan Kelab Mengaji RLKKM Sungai Buloh. Puan-puan hadirin sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai program ceramah kita pada tengah hari ini. Ceramah kita akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Asma binti Hussein, iaitu seorang ilmuwan dan tokoh pendakwah yang berpengalaman di dalam dan luar negara. Ustazah Asma berasal dari Kota Baru, Kelantan, berkelulusan ijazah Sarjana Muda Syariah Fiqh Usul dari Universiti Malaya dan pentadbiran Undang-Undang Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Ustazah Asma untuk menyampaikan ceramah beliau pada tengah hari ini yang bertajuk Ramadan sebagai vaksin hati. Dengan segala hormatnya, Ustazah dijemput. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Sukalah saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang menjemput saya pada hari ini, iaitu penganjur. Saya tengok tadi ke Suket dan juga daripada Surau Ar-Rawdah dan Kelab Mengaji ILKMM Sungai Buloh. Alhamdulillah. Hari ini sebenarnya kita nak bincang tentang tajuk yang sangat rapat dengan Ramadan, iaitu Ramadan Vaksin Hati. Sejak daripada seminggu lepas, banyak sekali kita dengar tazkirah berkaitan dengan Ramadan dan hubungannya dengan takwa, Ramadan dan hubungannya dengan Quran, dan juga beberapa amal ibadat yang menjadi keutamaan ketika bulan Ramadan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, intipati daripada Ramadan ni adalah apa dia? Untuk memastikan hati kita ini taat dan tunduk serta suka. Dia bukan setakat taat dan tunduk tau, tapi dia gembira, dia excited bila kita melakukan kerja-kerja ibadat dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya jis daripada
kita berpuasa 30 hari Ramadan. Tetapi untuk mencapai kepada proses tersebut, nak dapat kepada penghujung takwa itu, maka apa yang kita kena buat, itulah disenaraikan. Pada minggu lepas kita dengar macam-macam tazkirah. Dekat page saya pun ada, Insta saya pun ada, Ustazah Asma Husin, di mana saya berkongsi tentang apakah ibadat-ibadat utama yang patut kita tekankan ketika bulan Ramadan. Antaranya kita tengok selain daripada puasa, benda yang patut kita tekankan adalah solat. Solat tu Aimaduddin. Bukan setakat solat fardu, tetapi solat sunat juga. Especially solat tarawih tu dia solat berjamaah sunatnya. Selain daripada solat, apakah lagi ibadat yang lain? Iaitu menunaikan sedekah, ataupun yang paling utama sedekah wajib tu, zakat, zakat fitrah dan sebagainya. Tetapi kena banyakkan sedekah sebab kita ikut amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat pemurah. Kita dengar kan ustaz duk cerita sangat pemurah, tetapi yang paling pemurah adalah bila ketika bulan Ramadan. Okey, selain daripada itu apa lagi? Ramadan juga dikaitkan dengan kena banyak-banyak baca Quran dan faham Quran. Kerana tujuan utama kita nak bersihkan hati, nak vaksin hati daripada maksiat adalah kerana apa? Kerana kita nak faham suruhan Allah kepada kita. Itu yang paling penting sekali. Dan dan begitu jugalah zikir dan sebagainya. Itu antara amalan-amalan utama yang ditekankan oleh ulama ketika bulan Ramadan. Selain daripada itu kita tengok ulama juga menekankan siam di siang hari, tetapi siam juga di malam hari. Apa maksudnya? Siam di siang hari ni juga maksudnya menahan diri daripada makan dan minum mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan hukum fiqh tu. Tapi dalam masa yang sama, dia tak cukup kita tahan makan minum, tetapi dia kena berusaha mengekang nafsu daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa kita tu sendiri. Dan pada malam hari, of course lah kita boleh makan dan minum, tetapi tetap juga kena siam. Apa dia? Siam apa dia? Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh daripada kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, apa dia lagi? Qiyam. Qiyam ni kena banyak-banyak qiyam. Apa dia maksudnya? Qiyam sama ada mendirikan. Dirikan apa? Dirikan kerja-kerja yang Allah suruh buat, kita revise balik. Dan yang paling penting, qiyam di malam hari. Sebab itulah sahur itu berkat. Walaupun tak nak makan, minum air saja pun tak apa, tetapi untuk mendapat keberkatan, menambah lagi keberkatan, menambah lagi vaksin kepada hati kita ni yang nak bekerja selama bertahun-tahun lagi ni kepada Allah SWT, maka apa yang kita kena buat? Tambahkan lagi dengan qiyamul lail. Tak semestinya dengan solat, dengan zikir, dengan menghadiri majlis ilmu ketika qiyam juga adalah digalakkan. Jadi kenapa kalau kita tengok, bila kita tengoklah kepada keutamaan ibadat ni, seolah-olah ibadat ni dia tidak bersambung dengan hati. Ustazah cakap Ramadan ini vaksin hati. Tetapi kenapa Ustazah bercakap tentang ibadat fizikal? Puasa, semayang, bagi sedekah, macam tak relate saja dengan hati. Sebenarnya dia berkaitan dengan proses tarbiyah. Contohnya lah, bila kita banyak menderma, banyak bersedekah ketika bulan Ramadan, itu adalah proses tarbiyah. Sebab apa? Daripada benda yang kita miliki, kita nak bagi kepada orang, kadang-kadang kita ni berkira-kira. Contohnya macam mana? Saya selalu cakap pada tahun-tahun lepas lah, kadang-kadang kita ni duk niat dah dalam hati bila pergi mana-mana, okey, ataupun nak transfer tu, niat dah nak transfer tu, saya nak bagi 100. Contohnya dekat mana-mana, saya nak bagi 100. Saya nak transfer sekejap lagi 100. Tapi bila sampai time transfer tu tahu, boleh pula bertukar fikiran. Macam banyak je 100 ni. Apa kata daripada 100 ni, saya rasa macam 30 ni saya perlu je nak beli makanan sekejap lagi untuk berbuka puasa, untuk anak-anak, banyak keperluan. Saya turun jadi 70 lah. Mesti ramai lagi orang yang tengah bersedekah juga. Kita kadang-kadang terfikir macam tu. Tetapi apabila datang saja fikiran macam tu dalam hati, kita lawan terus. Lawan macam mana? Kita berkata tak apa, aku nak juga 100 sebab niat dah 100. Jadi dia kena ada kekuatan semangat. Itu proses tarbiyah.
Jadi bila kita pun transfer 100, kadang-kadang lepas transfer tu datang lagi tahu suara hati berkata, lah tadi kalau aku bagi 70 pun tak apa, kenapa nak bagi 100? Malam tu boleh pula termimpi-mimpi, teringat ke 100 yang kita bagi tu. Lepas tu kita fikir, tak apalah, aku ni dah bagi 100 ni kira dah sempurna lah. Ini paling pemurah adalah aku ni. Kita selalu macam tu. Sebab tu saya kata, daripada sedekah, dia boleh sebenarnya mendidik hati. Macam mana? Sebab kita bermain-main dengan keinginan, dengan nafsu, dengan kekuatan kita nak lawan suara-suara yang tidak benar, suara-suara yang mengganggu ibadat kita. Kadang-kadang suara tu nampak macam baik, tapi dia mengganggu sangat ibadat kita ni. Sehingga kan niat kita ni sangat bagus, kadang-kadang lama-lama semakin sikit. Itu sebenarnya proses tarbiyah. Maknanya daripada bersedekah, dia bukan setakat bersedekah bagi duit je, tetapi dia sangat bermain dengan isu hati. Macam mana kita nak menelik hati kita, macam mana kita nak menggilap hati kita. Apatah lagi contohnya lah kalau kita solat berjemaah. Macam saya cerita, solat jemaah ni dia bukan mudah tahu, sebab dia macam-macam kerenah yang kita kena hadapi ketika kita berjemaah, apatah lagi terawih. Kenapa saya kata apatah lagi terawih? Sebab biasanya kalau ketika terawih, ramai orang yang akan keluar pergi solat di masjid. Walaupun sekarang musim PKP, dewasa dibenarkan untuk pergi ke masjid solat tarawih bersama-sama. Dan ketika itu, kalau kita tengok bulan Ramadan ni, dia bulan yang dibelenggu oleh syaitan. Ramai orang akan keluar ke masjid, terutama di awal Ramadan, sebab semua orang ibarat kata masih semangat, masih seronok nak menjalani dan ihya Ramadan. Jadi apa yang berlaku? Kadang-kadang orang yang tak biasa pergi solat jemaah pun datang, orang yang mungkin tak berapa pandai pun datang, orang yang berada pun datang, orang yang tidak berada pun datang. So macam-macam bising orang. Kanak-kanak, kalau sebelum ni kanak-kanak pun datang, tapi sekarang alhamdulillah kanak-kanak ni dia kena duduk rumah, maka kena berbagilah antara ibu dengan ayah ni. Ada yang dekat rumah, ada yang dekat ni. Kalau tidak, anak-anak tak solat pula. Jadi saya nak ceritanya, bila kita nak solat tarawih, kita berdepan dengan macam-macam manusia dalam satu barisan. Kadang-kadang berbau, kadang-kadang perangai macam-macam, kadang-kadang ampas sejadah dia je, dia letak je cop situ, dia pergi ke mana-mana, lepas tu dia datang. Orang start, dia tak datang lagi, sejadah je kosong. Kalau kita alih sejadah, bergaduh pula. Ada orang walaupun tengah musim PKP ni, kita dah kata dah okey, selang-seli, lepas tu jarak 1 meter, dia nak juga pergi tiang. Jadi bila macam tu, katakanlah kita yang tengok, kadang-kadang hati ni berkata-kata. Jadi sebab itu sebenarnya solat jemaah ni dia banyak cabaran. Jadi bila banyak cabaran, itu sebenarnya dia mendidik hati. Macam mana nak jaga lidah. Bila kita solat berjemaah, dia banyak benda yang kita tengok. Bila banyak benda yang kita tengok, banyak benda yang kita, suara-suara datang untuk kritik lah, untuk kata macam-macam lah, untuk tarik hati kita supaya berfikir benda-benda yang lain lah, daripada fikir benda yang betul, akhirnya tawajuh kepada benda yang tak betul. Itu saya kata proses tarbiyah. Hanya bermula daripada solat terawih. Nak ceritanya begitu keadaan dia. Tetapi orang yang berjaya melawan suara-suara hati dia, keinginan yang tak betul ketika solat berjemaah tarawih ini, dan dia berjaya pula kekal dalam siam kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni ketika tarawih tadi, maka orang inilah sebenarnya dapat vaksin hati yang terbaik daripada Allah. Jadi maknanya, nampak tak tadi macam mana hubungan antara hati dan juga solat jemaah tarawih. Itu. Okey, hari ni saya tak nak cerita banyak-banyak tentang keutamaan ibadat, sebab minggu lepas banyak dah cerita. Hari ni saya nak sentuh tentang nafsu tadi. Di mana kalau kita tengok apa sebenarnya, kenapa kita nak vaksin hati kita ni? Vaksin ni apa dia? Nak memastikan hati kita ni kebal, imun, daripada terhindar daripada perkara-perkara yang memburuk dan menghitamkan hati. Apa benda-benda yang boleh menyebabkan memburuk dan menghitamkan hati? Antaranya kalau kita bacalah dalam Bimbingan Mukmin Imam Ghazali, ni tokoh terkenal lah. Disebutkan apa dia? Sifat dengki, sifat hasad dengki, sifat marah, sifat tamak, sifat bongkak, takabur dan riak, sifat tidak bersyukur. Benda-benda tersebut
Kalau kita letak dalam hati, lama-lama dia akan jadi titik hitam dan berkembang menjadi hati itu jadi beku kepada Allah SWT. Bila hati itu beku, apa yang terjadi? Hati semakin banyak titik hitam, maka ketika itulah dia tidak suka nak melakukan benda-benda yang Allah suruh. Dia bermusuh pula dengan benda-benda yang membawa kepada ketaatan, dan dia berkawan dengan benda-benda yang membawa kepada apa dia? Membawa kepada maksiat. Kalau benda maksiat suka sangat, hati itu menggeletik-geletik. Tetapi kalau benda-benda ibadat, benda-benda taat, macam jauh, mengantuk lah, banyak excuse lah, malas lah, banyak kerja lah. Itu sebenarnya tanda-tanda hati kita mula dipenuhi dengan titik-titik hitam. Jadi kita nak kena ada vaksin. Sebab itulah Allah sediakan 30 hari Ramadan untuk memastikan nafsu kita ni nafsu yang mengikut apa dia? Mengikut apa yang Tuhan dia sebenarnya nak, iaitu Allah Azza wa Jalla suruh. Itu yang paling penting sekali. Baiklah, bila cerita tentang nafsu, saya sukalah nak baca satu ayat Al-Quran. Bila kita bincang bab nafsu ni, kita kena baca ayat ni, barulah kita faham. Dalam surah Asy-Syamsu 7 hingga 10, apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Kenapa saya tekan kat belakang tu? Dan dia kata, dan nafsu serta apa yang meluruskannya dengan fitrah yang baik, dia kata. Oh, minta maaf, nampaknya line dekat saya punya StreamYard ni okey ke? Alhamdulillah, okey. Admin, kalau suara saya tak jelas dekat StreamYard ni, tolong bagi tahu, sebab tadi dia macam hilang sikit dia punya line, dia pusing macam tu. Tapi setakat ni saya guna wifi dekat office saya. Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok sini, dia kata, dan nafsu serta apa yang meluruskannya dengan fitrah yang sejahtera, maka dia mengilhamkan perkara yang buruk dan perkara yang baik. Maka berjayalah mereka yang menyucikannya dan rugilah yang mereka yang mengotorkannya. Maknanya apa dia? Nafsu ni dia dikaitkan dengan fujur dan taqwa. Fujur ni apa dia? Benda-benda buruk, benda-benda yang tak seronok, benda-benda yang Allah tak suka. Benda-benda mungkar, senang kita kata. Wa taqwaha, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nafsu sifat dia. Dia nafsu ni dalam hati ni, nafsu ni dia maknanya bila hati kita berkata-kata sama ada benda tu baik, fujur, ataupun benda tu takwa. Tetapi macam mana kita nak pastikan yang kita sentiasa pergi ke takwa? Itulah kena ada proses tarbiyah. Dan sekarang kita dalam bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Dan Allah sebutkan, qad aflaha man zakkaha. Sangat berjaya di dunia dan akhirat sesungguhnya man zakkaha, siapa yang membersihkan hati. Bagi siapa yang betul-betul menyucikan hati, sentiasa melatih hati, sentiasa membuang karat-karat yang ada dalam hati, paksa hati untuk suka benda yang Allah suka, orang ini orang akan berjaya bukan setakat di akhirat, tapi di dunia pun Allah akan nampakkan benda-benda yang ke arah berjaya itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah, dia kata, bagi orang yang mengotorinya. Kadang-kadang kita rasa seronok, kita pun mengotorkannya. Kita buat lagi benda maksiat, kita buat lagi walaupun rasa seronok, tapi lama-lama kita tak perasan hati kita bertambah kotor, dan kotor. Dan sebenarnya orang ni adalah orang yang rugi. Dan sangat-sangat rugi lagi apabila kita tidak memperhatikan hati kita, terutamanya di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan inilah bulan yang Allah reka kepada kita sangat mudah dan ringan untuk beribadah berbanding dengan bulan-bulan lain. Bulan Ramadan ni kita kadang-kadang dengan rela hati sebab semua orang buat. Kita nak pergi solat, kita puasa dan sebagainya. Tapi kalau bulan lain nak dapat puasa sunat pun susah tau. Itu maksud saya. Seterusnya Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 14. Apa Allah kata? Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Inilah keseronokan hidup di atas muka bumi. Apa dia yang kita sangat seronok duduk atas muka bumi ini? Kita sangat sukakan kepada punca-punca syahwat ataupun nafsu. Apa dia?
Pertama, pasangan-pasangan kita. Yang kedua, anak-anak. Seronok sangat jaga anak. Seronok sangat terlalu ta'assub jaga anak. Sampai kadang-kadang ibadat tu kita tidak fikirkan. Ilmu kita tidak tambahkan. Sebab apa? Terlalu kita melebihkan anak daripada agama. Wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Emas, perak. Siapa tak suka emas dan perak? Sebab tu sekarang kita tengok memang seronok. Petang-petang cuci mata. Ada daun ketum. Ada pulut dakak. Betul tak? Ada cincin KSCC. Seronok. Saya jaminlah perempuan. Siapa yang tak seronok tengok benda-benda ni? Semua seronok. Cuma nak tak nak je. Itu kesukaan kita. Tetapi kalau kita habis daya guna macam-macam cara untuk memastikan yang kita dapat bertimbun-timbun dan puaskan hati nafsu kita walaupun dengan cara yang salah, orang ini sebenarnya dia memuja nafsu, mengutamakan, merajakan hati yang jahat berbanding daripada nak bersihkan hati. Okey, seterusnya apa dia lagi? Khailil musawwamah. Khailil musawwamah ni kenderaan, terutamanya orang lelaki. Suka sangat kepada benda-benda yang menyokong dia. Kereta, motor dan sebagainya. Sanggup berhabisan duit, nafkah tak tahu ke mana. Contoh, wal an'ami wal harth, hasil-hasil kekayaan. Suka sangat. Ini sebenarnya kesukaan nafsu. Tetapi macam mana kita nak bahawa kita dapat benda-benda yang disebutkan tadi, tetapi dalam masa yang sama seimbang. Itulah kena ada proses pentarbiahan. Kita bukan tak nak emas. Kita bukan tak nak suami ataupun isteri. Kita bukan tak nak anak. Kita bukan tak nak kekayaan. Semua orang nak perkara tersebut. Tetapi macam mana kita nak pastikan yang kekayaan, yang anak, yang suami, yang kenderaan yang kita ada, rumah yang kita ada itu bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Manfaat tu maksudnya apa dia? Mendorong dan membawa dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Itulah sebenarnya yang kita nak bersihkan hati sangat. Okey, seterusnya kita bincang sekarang bab hati dan dikaitkan dengan nafsu. Apakah jenis-jenis nafsu? Jenis-jenis nafsu ni ada beberapa jenis. Antaranya lah disebutkan oleh ulama. Manusia ni dia ada sifat haiwaniyah. Apa dia sifat haiwaniyah? Sifat haiwan. Haiwan ni kalau kita tengok, contohlah tikus. Macam mana sifat tikus? Kita pun manusia kalau tak kena gaya, balhum adal. Dalam Quran sebut lebih teruk daripada binatang. Inilah ulama cerita macam mana sebenarnya sifat-sifat binatang tu ada dalam diri kita. Kalau tidak kontrol, dia akan membawa kepada keburukan dan mencecaskan hati kita. Contohnya apa dia? Kita kadang-kadang kan suka ada sifat tikus. Tikus ni dia suka beri orang Kelantan kata kerik, gigit. Gigit sikit. Dia tak gigit banyak, sikit-sikit. Dia rosak sana, dia gigit sana, gigit sini. Kita pun ada sifat macam tikus. Kacau sikit sana, kacau sikit sini. Kita tak kacau banyak, tapi kita ambil sikit. Menyakitkan hati sikit. Itu perangai apa? Itu perangai haiwan tikus. Kalau yang ada sifat apa dia? Sifat singa ataupun rimau. Semua benda marah. Suami tak dan apa-apa, masuk rumah je abang. Tak dan kata abang baru balik ke. Dua-dua ni sama letih. Kita kan kerja. Ni yang duduk dekat LKKM ni kerja. Tapi bila balik rumah kita tak tahu nak sifat marah ni membuat-buat. Maka apa berlaku? Marah terus. Mulakan dengan marah. Itu bahaya tu. Itu sebenarnya sifat apa dia? Ini sifat singa, sifat rimau yang ada dalam diri. Sifat apa dia? Sifat ular. Kena sifat ulama cerita. Ular ni suka mematuk. Dan bila patuk tu dia berbisa. Hak ni pun bahaya. Tak kena gaya kita patuk orang tu. Patuk orang ni. Patuk orang ni. Semua benda kita buat musuh dan kita patuk orang. Kan? Itu sifat ular. Banyak lagi sifat-sifat yang diceritakan. Yang mana sifat tu adalah sifat haiwan. Tapi haiwan tak apa dia mempunyai sifat begitu. Kerana Allah jadikan fitrah dia begitu. Dan juga haiwan ni dia tak ada akal. Tetapi balhum abdal, manusia ni lagi teruk. Kalau dia tak kontrol nafsu, dia lagi teruk daripada binatang. Contohnya macam mana? Saya tak boleh terfikir bila kita dapat aduan kes. Ada datuk makan cucu sendiri. Ada ayah, orang Kelantan kata kenak. Kenak ni maknanya makan anak sendiri.
ada isteri dipukul-pukul. Dan sekarang jangan terkejut perempuan, kita terima banyak juga aduan peningkatan kes suami pun didera oleh isteri, dipukul dan sebagainya. Cuma suami ni nak pergi ngadu, segan lah. Sebab dia kan suami, macam mana kena dera kat isteri. Tetapi rupa-rupanya banyak juga peningkatan kes sekarang. Isteri mendera suami. Bukan batiniah, tapi mendera secara kasar ni. Luka-luka habis, kena tumbuk dan sebagainya. Tak kena gaya lempar asid. Tak termasuk gunting-gunting lagi. Ini kita dapat aduan. Ini sifat apa dia ni? Sifat haiwan. Tapi haiwan tak apa, dia tak ada akal. Tapi manusia ni ada akal, ada iman. Kalau kita ada sifat haiwan, maknanya hati kita bermasalah. Yang kedua, sifat syaitaniyah. Ini pun kena kawal dalam diri seorang manusia. Apa dia sifat syaitaniyah? Sifat syaitaniyah ni suka kepada benda-benda yang maksiat kepada Allah. Syaitan, lepas tu syaitan ni dia rasa dia hebat, ada takabur, ada riak. Dia rasa dialah segala-galanya. Tambah-tambah pula tengah semua orang kena COVID, takut COVID, dia kata, oh saya tak apa, saya ni imun tinggi, makan itu makan ini, saya muda lagi, peduli apa aku, tak pakai mask pun tak apa. Ini sebenarnya sifat syaitaniyah. Dia rasa diri dia berkuasa, dia rasa diri dia hebat, dia takabur hidup atas muka bumi ini. Perasan yang dirinya tidak akan mati selama-lamanya. Orang yang dia perasan yang dia tak akan mati, dia sanggup buat apa saja. Benda tu sama ada jahat ataupun jahat sampai melangkaui akal manusia pun dia boleh buat. Apatah lagi kalau dia ada dalam diri kita, jadi menyebabkan dia ni suka dan kreatif pula buat maksiat. Syaitan ni dia kreatif tau. Tak boleh goda kita cara A, dia goda cara B. Tak boleh goda cara C, dia goda cara D. Tak boleh dengan askar prebek syaitan, dia hantar askar yang lagi tinggi, hantar lagi yang tinggi. Akhirnya supaya kita tertunduk kepada dia. Dia tak boleh kacau mata kita, dia kacau mulut kita. Tak boleh kacau mulut kita, dia kacau hidung kita. Tak boleh kacau hidung kita, dia kacau tangan kita, kacau otak kita. Tak boleh kacau kita, dia kacau anak kita. Maknanya syaitan ni kreatif. Tapi kreatif apa dia? Kreatif buat maksiat terhadap Allah SWT. Jadi kalau siapa yang ada sifat-sifat syaitaniyah ni timbul banyak daripada sampai mendominasi perangai dia dan hati dia, kena cepat-cepat berubat, kena ada proses tarbiyah. Seterusnya apa dia lagi jenis sifat? Rabbaniyah. Rabbaniyah ni perasaan ketuhanan. Ini macam sifat Fir'aun. Fir'aun kan, pasal apa Fir'aun ni sombong? Siap dera Asyah lagi. Asyah tak nak ikut dia. Lepas tu bila mimpi ada budak lelaki nanti akan datang dan akan melawan dia, mengambil alih kerajaan dia, akan bawa agama baru contohnya, maka dia perintahkan seluruh anak lelaki di bumi Mesir itu dibunuh. Tapi takdir Allah, Nabi Musa tu kekal. Sebab apa? Sebab dia kata faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Ini Fir'aun sebut. Jadi payah juga kalau kita ni tak sakit. Payah juga kalau kita ni tak rajin, rasa lenguh-lenguh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mungkin kalau tak kena gaya, kita boleh jadi ambil sifat Tuhan letak dalam diri kita. Boleh ke kita ambil sifat Tuhan letak dalam diri kita? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kita rasa semua di bawah kita ni adalah milik kita. Ikut akulah nak buat apa pun, ikut arahan aku. Minta maaf, saya baru semalam dapat aduan. Ada majikan tidak membenarkan pekerja dia solat dengan sempurna. Maksudnya gini, dia pekerja dia tu 24 jam. Lepas tu kerja shift 24 jam tapi by shift. Tapi kalau nak solat dia hanya bagi 5 minit. Kalau dapat supervisor bagus sikit 10 minit. Kalau lebih daripada tu potong 100. Ini sifat apa ni? Bahaya macam ni. Sebab itu kena berjaga-jaga. Janganlah kita sampai terbawa-bawa, sampai kita ambil sifat Tuhan masuk dalam diri kita. Ini tanda-tanda hati tu hitam. Okey, seterusnya lah. Kalau dalam Quran pula telah membahagikan kepada 3 nafsu sifat utama. Nafsu, ada 3 jenis nafsu. Jadi bila kita kenal nafsu ni, kita bolehlah ubat dan rawat hati kita.
Pertama dia panggil nafsu ammarah bisu. Apa maksud nafsu ammarah bisu? Boleh tengok dalam surah Yusuf ayat 53. Jenis nafsu ini dia rasa puas apabila melakukan maksiat. Puas hati boleh buat maksiat. Masya Allah. Lepas tu tidak suka kepada ibadat. Tidak suka kepada perkara-perkara ilmu. Tidak suka kepada ustaz-ustazah dan ulama. Tidak suka kepada masjid. Orang ini ada dalam dirinya nafsu ammarah bisu. Jadi kena beringat kita. Ada tak perangai-perangai macam ni? Kalau ada perangai macam ni, tolong berjaga-jaga. Ini nafsu hak paling teruk ni lah kalau kira. Jadi kena cepat-cepat jadikan, ambil kaedah macam mana Ramadan ni nak jadi vaksin supaya hati ni jadi bagus, tak jadi ammarah bisu. Yang kedua, nafsu lawamah. Ni kebanyakan daripada kita nafsu lawamah. Apa maksud nafsu lawamah? Nafsu lawamah ni dia suka buat maksiat, tapi lepas buat tu menyesal. Macam kita lah. Ish kenapalah pagi tadi tak semayang lebih. Semayang 2 rakaat, lepas tu rasa ngantuk. Pergilah duduk masak-masak. Lepas tu dah habis dah waktu, dah masuk subuh. Duduk menyesal. Lepas tu malam ni tambah azam lagi. Aku malam ni nak buat 6 rakaat, 8 rakaat lah pula. Bila sampai malam, tinggal daripada 6 tu dia diskaun pula bila sampai malam. Tinggal 2 rakaat balik. Sebab apa, dah letih sangat kerja ni. Lepas tu nak masak lagi, nak kemas rumah lagi. Tinggal diskaun 2 rakaat. Memanglah bagus. Tapi dengan umur kita ni sepatutnya ada peningkatan. 2 jadi 4, 4 jadi 6. Lepas tu tambah ngaji Quran lagi, tambah zikir lagi. Daripada 1 zikir jadi 2 zikir, 3 zikir. Sepatutnya macam tu. Tetapi kadang-kadang banyak diskaun kat tengah jalan. Diskaun dengan ibadat sendiri. Kita sendirilah bagi diskaun. Jadi kemudian menyesal. Ini tak apa. Ini namanya sifat lawamah. Lepas tu suka mencela, suka mengata orang, suka mengumpat. Lepas tu kadang-kadang dia suka letak sekali tahu benda halal, benda haram. Ini nafsu lawamah. Boleh tengok sifat nafsu ini dalam surah Al-Qiyamah ayat nombor 2. Di mana apa dia? Ya, dia letak sekali, himpun sekali, dia kapek sekali orang Kelantan kata. Yang baik pun dia buat, yang jahat pun dia buat, yang maksiat pun dia buat, yang tidak maksiat pun dia buat. Solat tapi tak pakai tudung, solat tapi zina pun buat. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ini namanya apa dia? Sifat lawamah. Yang ketiga ni lah yang kita nak, sifat mutmainnah. Ini nafsul mutmainnah. Surah Al-Waqi'ah ayat 88 dan juga dalam surah Al-Muqarrabun pun ada. Ini adalah sifat nafsu hamba Allah. Saya ceritakan ciri-ciri mutmainnah ni supaya kita masing-masing boleh buat checklist. Kan? Apa ciri-ciri ni sifat mutmainnah yang ada dalam hati kita? Pertama, suka sangat beribadat. Bukan setakat suka, senang. Bila bangun tu bangun. Bila zuhur tu zuhur. Lepas zuhur tu nak buat rawatib pula. Mudah. Dia senang beribadah. Kalau ada yang jenis macam ni, alhamdulillah, bagus dah dia. Tapi kena tambah lagi, lebih-lebih lagi. Dan istiqamah lah yang paling susah. Hari ni rajin, esok malah, lusa rajin, tulak rajin. Malah balik. Terima kasih. Siapa ni? Hadi. Suka dengan ceramah ustazah. Ustazah ada buat kelas, ya. Setiap hari ada kelas. Ini saya bagi tahu juga kat kawan-kawan dekat LKMM, memang ada buat kelas. 3.30 sekejap lagi ada kelas Q&A fit wanita. Itu memang permintaan khas juga. Okey, apa lagi ciri-ciri mutmainnah? Lemah lembut. Orang perempuan lagi lah kena lemah lembut kan? Sebab apa? Sebab saya nak bagi tahu, perempuan ni dia punca kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagaimana orang perempuan tu dia mengoleh, dia mengolah, dia mencanai rumah tangga, berseri-seri ke tidak, penuh dengan kasih sayang. Itu kelebihan itu terletak pada wanita. Kalau lelaki dah berbunga-bunga, itu bukan lelaki namanya, takut jadi benda lain. Tetapi wanita tu dia ada keceriaan tersebut, yang mana dia adalah punca sumber rumah tangganya. Apa dia? Penuh dengan keceriaan dan lemah lembut. Lemah lembut ni pun, kalau lelaki bukan kata nafsu tu lemah lembut, jadi lembut, au tu bukan. Maksudnya lembut sini ialah lembut nak buat kerja-kerja Allah.
keras kepada orang yang sepatutnya, tapi lembut kepada orang yang sepatutnya. Ruhama bainahum, dalam Quran sebut. Sangat lemah lembut, pemaaf, rahmat kepada orang yang sepatutnya, tetapi asyidda alal kufar, tetapi sangat keras kepada orang yang sepatutnya dia keras. Ini sifat mutmainnah. Dermawan. Dermawan ni payah. Sebab dermawan ni orang kira pada nisbah, bukan kira pada nilai. Kalau ada banyak, dia pun bagi separuh, bagi 3/4. Wah, ini memang sangat bagus. Dia tidak berkira-kira dengan duit dia, tak rasa nak menyesal. Seterusnya, rendah hati. Apa lagi? Istiqamah. Lepas tu, suka duduk dalam masjid. Kalau siapa duduk dalam masjid, panas. Ada juga duduk dalam masjid dekat surau tidur. Tak apa, tidur tu ibadat. Tapi kalau nak tidur pergi surau, nak pergi tidur pergi surau. Lepas tu ngolah pula dekat pejabat. Ni tak boleh, bahaya. Lepas tu majlis ilmu suka, dekat ulama cinta. Lepas tu takut kepada maksiat, dan apabila dia tengok orang lain buat maksiat, dia sendiri pun rasa hairan. Macam mana orang tu sanggup buat macam tu Ustazah tu mengumpat ke? Tak. Ini kita didik hati kita. Kita ada kawan-kawan yang contohnya tak tutup aurat. Ada kawan-kawan yang mungkin buat benda-benda yang derhaka kepada Allah, derhaka pada ibu bapa, benda-benda yang tidak sepatutnya. Dia kawan kita. Kadang-kadang kita boleh tegur dengan mulut, tetapi hati tu kena bagi tahu dalam diri benda tu betul tak betul. Jangan pula kita reda. Dia memang selalu tak akan tuduh, tapi aku relax je. Bahaya. Kat mulut boleh, tapi kat hati kalau kita mengiyakan, tak apa, biasa je, tak akan tuduh. Tak boleh. Dia maknanya dia kena hairan, dia kena rasa pelik. Kenapa orang ni boleh buat maksiat? Sebab dia sendiri tak sanggup nak buat maksiat. Itu maknanya apa dia? Sifat mutmainnah. Okey, seterusnya. Macam mana Imam Ghazali pula hurai kepada kita. Dia kata puasa-puasa ni dia ada rahsia-rahsia dan syarat-syarat kebatinan. Kalau minggu lepas banyak orang cerita pasal batal lah, pasal harus lah, pasal hukum fiqah. Tapi hari ni sebab tajuk ni Ramadan Vaksin Hati, jadi saya nak huraikan dari sudut kebatinan tu. Jadi Imam Ghazali dia huraikan ada 6 rahsia-rahsia dan syarat-syarat kebatinan. Apa dia? Yang pertama dia kata pejam mata dan tahan dari meluaskan pandangan kepada segala perkara yang tercela dan dibenci oleh agama, dan juga kepada segala sesuatu yang mengganggu hati, seperti melalaikannya dari berzikir dan mengingati kepada Allah. Maknanya rahsia pertama puasa kena pejam mata. Bukan tutup mata, tak kerja lah kita hari ni. Kalau tutup mata tak siap nak masak, tak nampak. Maksudnya mata terbuka, tapi dia hanya boleh lihat. Dia memilih melihat benda-benda yang tidak melalaikan kepada Allah sahaja. Itu sebenarnya maksud daripada puasa. Sebab itu kalau dalam Islam, kalau kita nak khusyuk solat, kan setengah orang kan dia pejam mata. Tapi ulama sampai ke peringkat, ada mazhab kata makruh kalau kita pejam mata ketika solat. Sebab apa? Dan dia kata kalau nak solat kena pandang ke sejadah tu, tempat rukuk tu kan, tempat sujud tu. Lepas tu ketika rukuk kita kena tengok dekat ibu jari kaki. Sebab apa? Nak suruh buka mata. Sebab di luar solat nanti, ketika puasa nanti, kita akan jumpa dengan macam-macam orang. Kita akan jumpa dengan macam-macam benda. Kita akan lihat macam-macam gambar. Macam dalam internet contoh. Macam-macam benda kita jumpa. Kadang-kadang pop up. Allah, terkejut kita. Pop up benda yang tak betul-betul. Kita tengok apa benda lah ni. Masya Allah, dah tersalah tengok contohnya. Walaupun begitu, biar setakat luar, dia jangan masuk ke dalam. Kalau tengok, masuk ke dalam, proses pula dalam hati. Nampak tak? Saya buat secara sains ni. Ni mata, masuk, lepas tu proses, gerak. Gerak macam ni pula. Ni tak boleh. Itu bukan kaedah puasa. So, puasa tengok je, tapis. Tengok je, tapis. Mata terbuka, tak apa. Tetapi, memilih menapis benda yang tidak melalaikan kepada Allah. Ini rahsia puasa kebatinan. Rukun puasa dari sudut batin. Yang kedua, apakah rukun puasa dari sudut ibadat batin? Memelihara lidah dari cakap-cakap kosong, bohong, caci maki, bercakap kotor, menimbulkan pemusuhan dan riak. Kita ni tak ajak orang bergaduh, tapi mulut kita ni berbisa.
Pasal apa mulut berbisa? Kita pergi kecek orang ni. Kita kecek orang ni. Kalau dekat office tu kan, ada meja-meja ni. Macam staff saya ni, ada meja-meja. Kecek orang ni. Sekejap lagi kecek orang sana. Bergaduh kawan ni. Bersangka buruk kawan ni. Padahal tak ada apa pun. Kita yang fikir. Kau tak terfikir ke? Oh, siap berlakon sekali. Kau tak perasan ke? Orang tu memang dah tak perasan. Kita yang menyebabkan dia perasan. Lepas tu bersangka buruk pula kepada sesama sendiri. Ini walaupun puasa bahaya. Sebab dia tidak memenuhi syarat batin puasa. Hati tak betul. Yang ketiga, memelihara pendengaran dari mendengar hal-hal yang dilarang dan dibenci. Sebab setiap haram diucapkan, haram pula didengarkan. Benda-benda perkataan tak bagus. Ayat yang pelik-pelik, lawak double meaning. Saya kadang-kadang saya tak suka lawak double meaning. Yang mana lawak ni, rancangan lawak, saya pernah buat statement. Apabila rancangan lawak ni dia terlampau double meaning dan yang melihatnya adalah kanak-kanak, sampai kanak-kanak pun dah faham dah double meaning. Saya kata, pelik rancangan ini. Saya kata, pelik-pelik. Kalau jenis macam ni, saya tak suka. Lepas tu saya sangat selut dengan pelawak-pelawak yang menggunakan dakwah. Dalam dia punya lawak, gelak-gelak sikit, tapi kadang-kadang gelak tu jadi berat. Tetapi dia selit-selitkan unsur dakwah dan bukan hanya fokus kepada double meaning untuk memastikan orang gelak ketawa. Saya tak suka benda-benda macam tu. Sebab apa? Bila biasa dengar, kita akan proses dalam otak, benda tu akan jadi biasa dan rutin. Dan tanpa sedar, bila latah kita keluar. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan cuba cek. Kalau latah keluar apa? Sebab tu saya latih anak-anak daripada kecil. Kalau latah, bukan latah terkejut. Allah kena sebut macam tu. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kalau latah tiba-tiba keluar, tongkat. Burung. Nasi kabu. Nasi kabu latah. Allah nasi kabu. Latah nasi kabu. Maknanya apa? Dalam otak dia nasi kabu. Apatah lagi kalau ada latah atau terkejut, mesti keluar mencari. Masya Allah. Hak ni betul-betul kena cari vaksin yang kuat untuk ubat hati. Lepas ni dekat office check. Siapa ni yang jenis latah mencarut ni, tolong dia. Bukan kita kata, kau lah. Ustazah kata kau tu, bukan aku. Boy, tunjuk kat orang pula dah. Bukan, maksudnya gini. Kita bantulah dia. Supaya jangan dibiasakan dengar benda-benda yang tak bagus. Itulah kita kadang-kadang dekat office, dekat pejabat, dekat tempat kerja, ada lelaki, ada perempuan, ada suami, ada isteri. Cakap tu kena bertapis-tapis. Ini macam dah terbiasa sangat. Bilik tidur tu macam biasa je cakap dekat office. Gelak ketawa, Pak Ali. Kau kena, Pak Mat, Mina. Macam tu tak boleh. Lepas tu, bila dia cerita double meaning, kita pun sama gelak ketawa. Padahal ni lelaki perempuan. Ini amalan yang tak bagus. Jadi bulan Ramadan ni tolonglah ubah. Supaya jangan dibiasakan suasana tempat kerja dengan kita ni membiasakan diri kita. Orang cakap dengan kita benda kotor, orang pun rasa selesa. Tak boleh. Dia sampai kita kena buat. Kalau orang nak cakap benda kotor, dia tengok, tak boleh Asmat tak boleh ni. Dia kena macam tu. Barulah timbulnya respect. Macam tu Yang keempat, memelihara seluruh anggota yang lain daripada membuat dosa. Seperti tangan dan kaki. Pelihara juga dari segala yang dibenci. Menahan perut daripada makan benda-benda syubhah ketika berbuka puasa. Kalau nak buat benda halal pun, jangan berlebihan. Makan tapi segala kuih-kuih kita beli. Pasal apa? Terliur. Saya mudah je. Saya punya training kepada anak-anak. Kalau dululah masa anak-anak banyak sekolah rendah. Sekarang tinggal 2 je sekolah rendah. Dan dulu kan kita suka pergi bazar Ramadan. Sebab anak-anak ni kita nak gembirakan dia supaya rajin berpuasa. Saya kata tak apa. Bila ibu balik ambil daripada sekolah, ibu singgah dekat bazar Ramadan. Macam tu. So dia orang sukalah. Tapi cara nak latih macam mana saya buat? Biasa saya kata, okey, ibu hanya peruntukkan RM2 je. Dulu RM2 je. RM2 je. Okey, sekarang nak makan apa? Ibu saya nak makan ni. Pilih satu je. Saya kata, pilih satu je. Dengan RM2 je. Lepas tu pakat. Dia kembar kan? 2, 3, lepas tu ada kembar, lepas tu ada abang. 2, 3, 4 orang. Saya kata, pakat. Decide nak apa dia. Lepas tu RM2 je. Alah, ibu saya nak makan ni. Saya kata, tak boleh. Pilih satu je. Esok baru kita pilih. Tulis. Hari ni nak kari pap. Esok nak tepung pelita. Lusa nak ni. Sebab apa saya buat macam tu?
nak biasakan diri. Saya pun pergi kedai macam tu juga. Dulu memanglah saya ingat masa saya muda, anak kecil baby, pantang tengok macam hypermart yang besar tu, dia buat hari murah tu. One day apa-apa tu kan. Hari diskaun tu. Kita pergi beli macam tak ingat sebab kita rasa murah. Tapi sekarang tak ada dah. Kita dah latih slow-slow kan. Maknanya kalau pergi je tengok makanan. Sekarang lagi lah teruk. Bila dah berumur macam ni, kadang-kadang saya scan makanan. Nak makan apa Berfikir-fikir nak makan apa. Sebab lidah kita kan lidah yang dah tak macam dulu dah. Inilah agaknya bila tua kata kena tarik nikmat macam ni lah agaknya kan. Jadi macam semalam saya dengan suami berbuka puasa sikit. Lepas tu kena pergi buat kerja lah sikit. Lepas tu kita orang tarawih malam lah. Jadi anak-anak tarawih kat rumah dengan kanak-kanak kan. Jadi lepas tu bila sudah buat kerja siap-siap tu barulah nak makan. Sebab tadi hanya berbuka kuih je lah. Sebab nak kena siapkan kerja. Lepas tu bila nak makan tu fikir dengan suami, abang kita nak makan apa ni? Entahlah. Yang penting dapat tidur tak apa dah makan ni. Anak ceritanya dia orang kata nikmat makan tu Tuhan dah tarik. Bila kita umur macam ni, kadang-kadang umur macam ni, saya ingatlah dulu saya duk kata kat mak ayah saya, tapi rupanya sekarang dah kena kat saya dah. Bila nak makan, sikit tak apa, tapi biar sedap sungguh. Masalahnya sedap sungguh tu yang kita masak sendiri. Allahu Akbar. Tu akhirnya bila pergi kedai tu scan je. Balik. Kadang-kadang scan beli satu. Untuk apa? Untuk anak je. Scan tengok tak dapat beli lagi. Dia nak kena gitu. Sebab apa? Sebab benda halal ni, walaupun dia halal, kalau berlebihan itu boros namanya. Bila boros, itulah sifat-sifat apa dia? Haiwaniyah tadi. Dan syaitaniyah tadi yang saya sebutkan. Dan boleh bawa kepada ammarah bisu. Okey, seterusnya yang kelima. Janganlah memperbanyakkan makan waktu berbuka sekalipun makanan yang halal sehingga terlampau kenyang. Kerana tidak ada bekas yang paling dibenci oleh Allah SWT daripada perut yang penuh dengan makanan yang halal. Ni ada juga rukun dia. Kalau buka, jangan makan banyak. Perasan tak Imam Ghazali ni dia banyak fokus pada perut? Yalah, sebab Ramadan ni menahan diri daripada makan dan minum yang menjadi punca nafsu syahwat. Jadi dia kata kalau time makan tu berkira-kira. Jadi betul lah kalau kita makan kat masjid kan. Mula-mula lepas kita makan tu kita buka dengan kurma dan kuih. Lepas tu kita solat. Lepas solat kita makan sikit. Lepas tu kita pun tidur. Lepas tu tarawih sahur makan sikit. Tu sebenarnya kalau saya tengok mak saya baru ni dengan ayah saya. Mak ayah saya ni biasanya kalau bulan Ramadan ni sebulan, sebab dia orang kan dah tua 80 lebih dah mak ayah saya ni. Jadi dia akan sewa sebulan hotel betul-betul depan masjid. Kalau kat Kelantan tu kita panggil Masjid Muhammadi. Macam sekarang kan PKP, tapi alhamdulillah masih lagi boleh solat tarawih dengan ikut SOP, tadarus semua dengan ikut SOP. So dia ni pergi sewa dekat hotel. Anak-anak lah bantu semua. Sebab apa sewa hotel? Sebab kita nak suruh dia orang ibadat, fokus. Sebab masa lain tu dia dah sibuk, dah buat macam-macam, mengajar lah. Lepas tu main dengan anak cucu lah, macam-macam kan. Jadi dia kata sebulan fokus betul-betul dekat ibadat. Kalau tak pergi masjid pun dalam bilik boleh mengaji. Kalau nak pergi ngajar pun nak pergi kelas. Sebab mak saya ngajar Quran, ayah saya ngajar kitab. Jadinya dia akan pergi daripada hotel. Balik rumah pun untuk tukar baju, mungkin masak-masak sikit. Jadi bila saya pergi tidur hari tu, sebab kita ni antara benda yang digalakkanlah ketika Ramadan, kenalah kalau siapa yang ada mak, usahakan untuk pergi berbuka puasa dengan mak ayah. Walaupun sehari dalam sebulan Ramadan. Jadi saya baru ni balik lah. Kebetulan saya ni memang selalu balik ke Kelantan sebab mesyuarat. Bukan saja-saja rentas negeri tau. Sahabat saya ni mesyuarat penting. Jadi pergi. Jadi saya tidurlah juga dekat hotel dengan mak ayah saya sebab fikir dekat dengan masjid. Macam kat Mekah lah. Jadi saya tengok orang tua buat macam mana orang tua ni. Sebab dia nak kejar sembahyang berjemaah dekat masjid. Lepas tu kat masjid sekarang tak boleh buka puasa, tak boleh makan. Hanya air mineral je bawa. So saya tengok dia orang, bila azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Dia pun buka kurma, minum air zam-zam. Orang tua kan, dia minum air zam-zam, geng-geng dia. Adalah berapa bilik tahu, geng-geng orang tua semua dia sewa. Bagus juga, saya ingat macam tu juga nanti saya tua nanti. Lepas tu minum air zam-zam. Minum air zam-zam, lepas tu makan kuih sikit. Lepas tu tak makan dah, dia pun pergi. Bawa air botol mineral satu ke, air panas ke apa ke.
Bekal, kalau ayah saya bekalkan kurma sikit 2 biji ataupun kuih. Saya letak dalam plastik. Karipak ke satu letak dalam poket. Lepas tu, dia pun pergilah kat masjid. Sebab nak kejar berjemaah maghrib ni. Pergi dekat masjid tu. Lepas tu semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, dia tak balik dah ke hotel. Sebab apa dia kata? Kalau dia balik, sah dia tu daripada sah pertama, dia jadi sah kedua, ketiga, keempat. Jadi duduklah depan. Nak pastikan dapat sah depan ni, dia tak makan dah nasi ke apa. Nak cerita orang tua. Semua macam tu geng-geng dia. Ramai-ramai macam tu. Jadi dia orang minum air. Kalau lapar sikit, makanlah kurma sikit macam tu. Sampailah pukul 10. Dia sebab dia kena 40 minit atau baru ni sejam, sekarang 45 minit je terawih. Habis terawih barulah balik hotel, barulah makan. Tu pun saya tengok dia orang makan. Orang tua dia tak makan banyak, tapi dia nasi sikit, kuih sikit, sayur sikit. Lepas tu duduk relax sekejap, tidur. Pukul 3 dah bangun. Pukul 3 bangun mengaji lah, apalah semua. Sahur-sahur sikit terus subuh pergi ke masjid. Lepas tu tadarus. Lepas tu balik sekejap, lepas tu pergilah nak mengajar ke apa ke. Lepas tu zuhur lagi, asar lagi. Saya pun tengok, dia orang ni makan apa ni tak banyak-banyak. Rupanya berkat tau. Saya pun pergi sana kena buat macam tu lah, sebab nak kejar sah pertama juga. Makanya saya rasa, sebelum ni saya duk buat tu macam dah rasa okey lah. Rupanya bila saya ikut yang mak saya punya dekat masjid tu nak kejar sah pertama tu, wah, lagi bagus. Rasa perut tu lagi bagus dan ibadat tu lagi besar, lagi orang kata lazat ketika tarawih tu, sebab perut kita tak berat sangat. Macam tu. So lepas ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat kita ni kena didik perut kita. Tolonglah didik perut anak-anak kita. Berkira-kira nak bagi makan apa. Nak bagi makan sayur apa supaya dia tak berat sangat. Kalau ni dah nasi, apa dia? Padankan dengan benda-benda yang tak berat, kuih yang tak berat. Tapi kalau semuanya berat, saya takut anak kita pun malas nak pergi tarawih. Kalau yang kecil boleh paksa, kalau yang remaja, nak paksa macam mana? Remaja ni kalau dia kata tak nak, tarik telinga, tak lepas kalau dah umur 17-18. Jadi kita kena bantu dia melalui perut tadi. Okey, itu daripada Imam Al-Ghazali. Kan? Jadi sebab itulah Imam Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju'i wal atash. Ada banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperolehi dari puasanya selain daripada lapar dan dahaga. Ada satu lagi rukun. Saya terlupa yang ke-6 ni. Rukun yang ke-6, rukun ataupun syarat batin puasa mengikut Imam Ghazali, hendaklah hatinya merasa bimbang antara takut dan harap, kerana ia tiada mengetahui apakah amalan puasanya itu diterima oleh Allah. Rasa bimbang, sokmo-sokmo, kata-kata Terengganu katakan, rasa fikir sokmo-sokmo, Allah terima ke tak, macam mana lah dengan hidup aku ni, Allah puasa aku ni cukup ke tak, puasa aku ni lengkap ke tak. Itu yang kita duk kira, zahir lagi, batin lagi. Betul ke tak hati aku ni dapat vaksin yang penuh ke, tak vaksin yang penuh ke, duk fikir-fikir, berkira-kira dengan hati kita, sehinggalah tergolonglah ia ke dalam puak muqarrabin. Apa maksud muqarrabin? Orang yang hampir kepada Allah ataupun puasanya tertolak, maka terkiralah ia ke dalam golongan yang terjauh daripada rahmat Allah. Perasaan seumpama ini seharusnya sentiasa ada pada diri seseorang setiap kali selesai melakukan sesuatu ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu 6 rukun yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Saya ulang balik. Pertama, jaga mata supaya ada tabir dan tapis. Walaupun terbuka, tetapi kita bukan lihat sebarangan benda, kita pilih untuk lihat. Dan walaupun mata terbuka, tidak mudah terdorong untuk kita mengikut benda-benda yang kita tengok yang mendorong kita kepada maksiat. Jadi mata tu mata yang sudah power dan kuat, bukan mata yang tak rabun. Maknanya rabun ke tak rabun, tapi dua-duanya sudah terhindar, terhijab daripada benda-benda yang tak patut. Yang kedua, memelihara lidah. Benda ni lah kena jaga sekali. Kalau sekarang lidah di mulut dan juga lidah di hujung jari, masuk website gini, lepas tu Facebook, komen dasar, keluar terus. Betul, keluar habis 1, 2, 3. Padahal kita tak kenal pun dia, tapi suka sangat mengutuk berjamaah. Yang ketiga, jaga pendengaran. Sebab saya sebut tadi, daripada dengar
Lepas tu dia pun dengar, tangkap, lepas tu dia proses, dia gerak, tangan, mata semua gerak. Bahaya. Lepas itu yang kelima, janganlah dia memperbanyakkan makan waktu berbuka puasa. Yang keenam, hendaklah hatinya merasa bimbang antara takut dan harap sama ada Allah terima ataupun tidak amalannya. Tetapi percayalah, kita buatlah mengikut Allah suruh. Okey, saya nak kongsi akhir sekali. Saya nak ajaklah semua. Tadi ada yang tanya tentang kelas dan sebagainya kan. Boleh pergi ke page saya Ustazah Asma Hussein. Setiap hari saya kongsikan, saya share, saya buat live macam-macam perkara. Especially dengan tema yang kita buat tahun ini adalah inspirasi tarbiyah Ramadan. Jadi setiap hari pukul 6 petang saya buat live. Live apa dia? Satu hari satu inspirasi daripada Al-Quran. Saya gunakan ayat-ayat motivasi yang menggunakan Quran tagging. Okey, seterusnya pukul 7 setiap hari. Kalau pukul 7 kan kita elok dah berdoa sebelum berbuka puasa. Buka page saya Ustazah Asma Hussein, Twitter saya pun ada, Insta saya pun ada. Saya pun pergi situ juga. Sebab apa? Saya kongsikan pukul 7 setiap petang doa-doa yang kita boleh amalkan sebelum berbuka puasa. Doa lah. Saya pun tengok situ juga dekat page saya. Saya buat ni untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk saudara mara saya. Tapi dalam masa yang sama saya kongsi juga kepada semua orang. Dan setiap hari akan ada, setiap hari tertentu tu dia ada live lah dari semasa ke semasa. Macam hari ni pukul 3.30 live soal jawab fake wanita bersama dengan wanita-wanita muda semua. Macam tu. So boleh join kalau ada permasalahan. Hujung minggu pun ada. Selain daripada tu saya ada juga berkongsi apa dia? Program-program sumbangan, iftar, bantuan untuk asnaf. Sepanjang minggu lah, minggu ke minggu Ramadan terutamanya lagi lah. Semalam saya pergi bersama dengan pelajar-pelajar UM untuk buka puasa iftar. Sebab mereka ada yang tak dapat pulang kerana yang terikat dengan lab dan sebagainya. Ada setengah PDPR. Macam esok kita akan bagi sumbangan ayam, beras, ayam mentah kepada asnaf-asnaf. Banyak lagi lah. Jadi boleh ikutilah live-live ini. Dan komen juga kalau ada bermanfaat ke tak bermanfaat. Jadi akhir sekali saya nak share lah beberapa doa untuk amalan kita semua. Okey, apa doanya? Ini saya telah share pada hari beberapa hari lepas dekat saya punya page pukul 7. Antaranya penghulu istighfar. Tolong baca. Siapa yang baca maksurat, dia baca doa ni. Tapi kalau siapa yang tak kenal lagi maksurat, cuba taik maksurat. Kalau malas maksurat kubra, kita taik maksurat sughra. Jadi kita baca penghulu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ini sepatutnya jadi zikir kita dah. Ini penghulu kepada istighfar. Banyak-banyak istighfar, ini penghulu. Disebutkan begitu iaitu ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menjadikan aku, sedang aku adalah hamba-Mu dan aku dalam genggaman-Mu dan di dalam perjanjian setia beriman dan taat kepadamu sekuat mampuku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah kulakukan. Aku mengakui atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan aku mengaku segala dosaku ya Allah. Maka ampunilah aku, maka ampunilah aku, maka ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau ya Allah. Itu adalah penghulu istighfar. Amin ya rabbal alamin. Semoga perkongsian hari ini akan dapat manfaat kepada semua. Kita akan jumpa lagi lah dalam live seterusnya. Terima kasih kepada pihak penganjur Kesukep dengan kerjasama Surah Ar-Rawdah dan Kelab Mengaji ILKKM. Betul ya saya sebut ILKKM Sungai Buloh. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih juga kepada Kak Eva yang jemput saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih diucapkan kepada Al-Fadilah Ustazah Asma binti Hussein di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Lepas juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalian di atas perhatian sepanjang ceramah ini berlangsung. Semoga kita semua mendapat manfaat dan dapat beramal dengan ilmu yang telah disampaikan tadi. Sebelum saya menutup tirai program pada hari ini, suka saya ingin mewawarkan drama Ihya Ramadan seterusnya adalah pada 27 April 2021, Terima kasih semua. hari Selasa dengan